InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulakanlah perjumpaan kita kali ini dengan agar diberkati. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Jazakallah khairan katsiran kepada semua yang sudi hadir pada malam ini. InsyaAllah kita mulakan dengan inilah perkongsian dulu ataupun kita buat perkenalan dulu. Yang buat masa ni Gemar Pusat Anas seorang. Tapi yang lain kata dia tengah nak masuk, tapi tunggu timing yang cantik, nanti Gemar Pusat lain akan join sekali lah insyaAllah. So mungkin kita mulakan dengan perkenalan daripada Boleh Harmoni dulu. Silakan, tafadhal. Siapa? Luqman kan? Boleh. Boleh insyaAllah. Pak Fiana tu. Nampak Man. Nampak. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri dulu. So nama Ana Ahmad Luqman, dia dipanggil Luqman. Jadi Ana selaku setiausaha agung ada agung di belakang. Untuk Belia Harmoni Leadership dan Pusat untuk sesi 2024 sehingga 2026 lah. InsyaAllah. So untuk pengetahuan nak boleh panggil nama siapa? Dari pihak gemar? Amar Masuri. Okay. So untuk pengetahuan Akhil Amar, kami baru dilantik lah untuk sesi tenure yang baru ni kan. So insyaAllah nak cuba sampaikan dengan cara yang terbaik lah. InsyaAllah. So disclaimer sikit, yang slide ni adalah slide daripada yang lama. Jadi kami tak revise lagi lah slide ni. Okay, InsyaAllah kita teruskan. So pengenalan Harmoni ni apa? Persatuan Belia Harmoni Malaysia ni apa? Tanzim dakwah, tarbiyah dan aktivisme bagi mahasiswa yang mengikuti sistem tarbiyah ikram serta mana-mana mahasiswa yang bergerak bersama harmoni. So key business, core business kita adalah tarbiyah lah. So kita adalah tanzim, kita adalah tanzim tulab lah ataupun mahasiswa ikram. Okay, so nama lama dia adalah Ikram Siswa dan sekarang Persatuan Belia Harmoni Malaysia lah. Okay, so kita adalah sebuah persatuan mahasiswa Islam yang berdaftar di bawah ROI, Register of Youth, Kementerian Belia dan Sukan, yang menumbuhkan usaha ke arah pembangunan mahasiswa secara menyeluruh. So nampaklah kita punya target market ni adalah mahasiswa dan kita memang mendaftar secara rasmi lah di bawah Kementerian Belia dan Sukan. So ini adalah data yang terkini tahun 2023. 19 pada kami Harmoni dilancarkan pada Januari 2013. 21 cawangan aktif seluruh negara. Dulu lagi banyak lah. Sekarang kita ada 21 selepas COVID dan apa semua kan. Dan jumlah ahli seramai 4,000 ahli seluruh negara dan terus bertambah insyaAllah. Legasi kepimpinan nasional kita ada mula dengan Tuan Muhammad Taufik dan Marwan Abdullah, seterusnya Ahmad Taqiyuddin, Ustaz Asmadi, Huzain Muhammad dan sekarang ni saudara Acap lah kan. So ini tak update ni. Okay, next kita ada 8 ciri gagasan kampus harmoni. Ini adalah gagasan yang kita nak bawa lah, yang kita bayangkan kalau kampus harmoni ni macam mana kan. So dia melibatkan gaya hidup warga kampus, nasihat muslim berakhlak, bebas bersuara, pentadbiran kampus yang cekap, integriti, budaya politik nilai, penyebaran budaya ilmu, penghasilan mahasiswa berkualiti, kampus selamat, peranan kampus dalam isu-isu masyarakat. So ini kita cover seluruh peranan dan aspek yang mahasiswa ni boleh sentuh lah kan. Okay. Seterusnya ini adalah visi kita, masyarakat kampus harmoni dengan sistem Islam. So Ana diminta untuk tulisan sampai sini je untuk pengenalan harmoni. Dan seterusnya adalah misi dan
Motor kita Ahlan Hikmat Puah. Dan ada kita punya program-program juga lah. Ini adalah cawangan-cawangan yang ada di seluruh Malaysia. Okay, kita skip dulu. Dan dia aktiviti kita lah. Aktiviti kita fokuskan kepada 6 kategori. Okay. Jadi itu sahaja sedikit pengenalan ringkas. Sebab saya rasa macam tak perlu mendalam sangat kan. Boleh, insyaAllah. Boleh share semula tadi yang apa cawangan Cawangan boleh? Berapa banyak cawangan? Adakah setiap negeri ada? Sekejap kita tengok. Okay. So mana ada yang tak ada kan? Kalau Kelantan kita tak ada. Okey. Terengganu, Pahang, Johor, Kedah, Perlis, Pinang, Perak, Pening ada, Perlis, Kedah. Kedah UUM. Okey. Belum betul. Yang Sarawak tak ada. Sarawak tak ada. Sarawak Mam. dengan Kelantan. Mam ada Mam? Ya, saya. Sarawak tak ada Mam. Pelik juga Sarawak tak ada, sedangkan UNEMAS Dr. Jemik kan. Tapi anda hema kali. Ada hema. Oh, ya ke? Anda hema. Hema ada. Jadi kampus yang tak ada harmoni tu dia direct anda hema terus. Okey, faham. Ini yang rasmi lah, penubuhan rasmi. Penubuhan secara rasmi dan setahuan lah yang ni yang telah diupdate lah untuk tahun 2023. Negeri Sembilan USIM bukan tak ada ke? Apa Midam ada kan? Midam harmoni ada ke dengan USIM? Dia panggil harmoni nilai lah. Harmoni nilai. USIM tak boleh kan? Ada isu ke apa ke? Setakat ni saya rasa yang berdaftar betul-betul bawah HCP UIA je kan? Oh ya ke? Dia bergantung lah ikut universiti masing-masing. Okay, sebab ada yang memang berdaftar secara rasmi dalam universiti, ada juga yang pakai nama ikut nama kawasan tu kan. So kalau dengan ROI yang mana yang berdaftar? BHP berdaftar dengan ROI. Adakah cawangan pun berdaftar dengan ROI? Kalau Ana tak pasti dia punya documentation dia macam mana. Cuma sebab dulu Ana daripada Harmoni UTP. Okay. So Ana yang Perak Tengah tu kan. So kalau time kami buka cawangan Harmoni berdaftar di dalam UTP tu, proses dia sangat simple. Dan macam Ana rasa macam tak ada documentation yang hantar ke ROI pun. Okay. Baik, insyaAllah. So baik, mungkin kita boleh ada apa-apa ke sebelum kita berkenalan dengan Gema pula? Sorry, nak tanya. Jadi setiap setiap yang negeri ni dah ada yang berdaftar ke? Maksudnya berdaftar di dalam universiti? Tak. Under ROI. Macam Anda cakap tadi itulah. Yang Anda tahu yang berdaftar di bawah ROI ni adalah Harmoni Malaysia. Tapi secara cawangan tu, yang tu Anda tak pasti lah. Sebab kami pun belum ada sesi transisi lagi. InsyaAllah hujung minggu ni. So banyak data-data yang kami tak tahu lagi lah. Okay, baik. Baik, insyaAllah. So mungkin kita boleh perkenalan dengan Gema ke? Atau ada soalan lagi ke daripada Mikdam ke, daripada Mam? Lepas ni kita perkenalkan lah siapa Mam, siapa Mikdam dalam Gema, insyaAllah. Atau nak perkenalkan ke barisan harmoni yang ada pada malam ini? Boleh juga. So, siapa yang ada bersama? Ni boleh perkenalkan diri dulu ke? Okay, nak mulakan dulu boleh? Boleh, silakan. Tafadhal. Okay, nama diberi Muhammad Irfan binti Sulaiman, bagi anak Irfan. So anak portfolio di BHP Harmoni Malaysia sebagai AJK lah. So tak ada specifically di AJK apa. So sekarang ni akan AJK lah insyaAllah. Baik, insyaAllah. You ada insyaAllah lah sebelum ni.
Sana pas. Muaz boleh? Bere. Cik, Assalamualaikum. Nama Muaz bin Abdul Malik, dipanggil Muaz. Ana dari Harmoni UPM Serdang. So, untuk Sedap. Ana buat untuk Ana pun Ana AJK juga lah untuk Harmoni, belum dapat spesifik portfolio lagi. Untuk Nuha ada Nuha. Noha yang ni ada. Okay. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama Ana Nuha Najihah binti Nur Khair. Sekarang Ana tahun 4 di UIA Gombak, course sosiologi. Ana di BHP sebagai naib pengerusi 2 merangkap ketua siswi Harmoni. Merangkap Ana apa? kepada merangkap ketua siswi Harmoni. Ketua sisi. Ketua Siswi. siswi. Oh, Ada siswa siswi. ada. Okey, sorry. Dah lama Okey. tinggal. Ana pas pada Nuha lagi seorang lah. Oh, ada Nuha lagi. Nuha Nuha Farid, Farid. Nuha Najihah. Okey, baik. Silakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Dengar ke suara? Dengar jelas, Alhamdulillah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali nak minta maaf sebab lambat sikit masuk. So sekarang tengah ta'aruf kan? Okay, nama Nuha Farhana binti Farid. Boleh panggil Nuha Farid. Baru grad UIA Gombak. Sekarang tengah kerja lah. Di BHP sebagai Timbalan Presiden, insyaAllah. Timbalan Presiden, Masya Allah. Ada kerjasama ke lepas di Bazar Gombak? Ada. Adalah sebagai JK Kotim, gema dengan Harmonia IUM kan. Sebagai DC. Okey, Masya Allah. Okey, Alhamdulillah, mungkin sambil saya perkenalkan dalam slide nanti, saya akan perkenalkan tim yang ada di sini jugalah, insyaAllah. Saya nak apa nama ni? Nak share kenal dengan pemuda Gema. Akan cuba share dengan laju lah, insyaAllah. Baik, kami sama juga macam tadi. Kami juga NGO bawah ROI sama. Tapi kami sejak awal penubuhan 2012 lah. Keahlian kami daripada pemuda Gema adalah peluarga negara berumur 15 ke 35 tahun. So lepas ni akan diturunkan 30 tahun pada 2026, insyaAllah. Dan pelbagai bangsa dan juga agama. So dia bukanlah NGO Islam, tapi dia pelbagai bangsa dan juga agama. Dan segi keahlian pula ada dalam 1006 ataupun 1007 kan kita dah sampai. So about less than half daripada Harmoni lah, ada 4000 kan. Kami tak sampai ke tahap itulah. Dan dari segi rakan Gema ataupun sukarelawan ada dalam 3000, insyaAllah. Alhamdulillah. So cawangan ada dalam 12, tapi berlaku penutupan di Gema Terengganu dan kita akan tambah di Gema Sarawak, insyaAllah, pada tahun ini. So berikut adalah perisan jawatan kuasa pusat. Okey, nanti masing-masing yang ada nanti boleh perkenalkan dirilah, insyaAllah. Nama saya Namana Ammar Marsuri, selaku Presiden. Juga merupakan ahli ikram sekarang ni di cawangan Petaling Jaya. Sekarang pun last saya grad UTM KL dulu pada tahun 2013. So agak lama dalam meninggalkan universiti. So macam tu yang kadang-kadang siswi yang baru dengan FCC. Okay, seterusnya adalah Saudara Midam. Boleh perkenalkan diri Midam? Selaku Timbalan Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama dengar ke? Boleh dengar jelas. Nama Muhammad Mikdam, Muhammad Rashid, panggil Mikdam. Sekarang so grad 2016 USIM. So dulu sempatlah dalam transition ikram siswa ke Harmoni di Harmoni USIM nilai sebelum. Allah alam. Okay, silakan Wali. Okay. Kenalkan diri. Okay, Assalamualaikum. Nama Ana Waliuddin. So Ana satu batch dengan Mikdam lah di USIM 2016. Sempat juga dalam pimpinan ikram siswa USIM lah. So sekarang Ana menetap di Kelantan. Okay, insyaAllah. So Wali ada pegang dua. Daripada satu Gema Pusat dan juga pengerusi Gema Kelantan. So bersama kita juga hari ni adalah
Amirul Mukminin. Mam, boleh? Silakan share. Assalamualaikum semua. Sorry tertekan ni tadi. Nama Dimori Muhammad Amirul Mukminin. Asal daripada Bintulu, Sarawak, orang Sarawak. Dan saya merupakan batch pertama ikram siswa USM, Universiti Islam Malaysia. 3 penggal saya pegang, iaitu sebelum Taqiyuddin masuk, saudara Taqiyuddin yang presiden tu kan, dia tu satu serah dengan Ana tu. Jadi tapi kalau mula musrah kami sentiasa bertengkar lah. Sebab kalau saya A dia B, kalau dia A saya B. Macam tu lah saya bertengkar lah. Lalah saya fed up, saya keluar, saya join mana-mana agensi ikram. Ada konflik dekat USM dulu. Jadi dekat Gemar ni memegang portfolio AJK dan menjaga passion caster yang agak unik, daripada unik. Tapi memang orang belia minat juga. Cuba teka. Cluenya di background ni. Cuba teka. Ini satu pop puisi. Cuba teka. Ada sesiapa. Cuba teka. Dia. Cuba teka. Background dia belakang. Gamers lah. Yes. Gamers lah. Ya betul. Tapi tak gamers. Lebih pada e-sport. Mempertengahkan bakat anak muda dalam e-sport, dan kita build dan kita akan spread positif vibe lah dalam e-sport. Okay. And then insyaAllah akan membuka cawangan di Gemar Sarawak lah. Okay. And then kalau berminat nanti kita akan JV. Saya ada cara untuk kita melibatkan e-sport untuk mahasiswa pula. Ada cara dia. Nampak tak agenda dia? Terima kasih Mam. Alright. Mam lupa nak perkenalkan juga tu. Dia dalam Ikram Muda Sarawak sebagai timbalan Ikram Muda. Tak. Saya baru diletak jawatan. Oh, ya ke? Jadi mantan lah. Ada diletak jawatan sebab kemungkinan diletak jawatan disebabkan penubuhan Gemar nanti. Oh baik, insyaAllah. So belum lagi lah, kira masih belum lagi lucut lah kan? Tak, dia memang dah lucut. Sebab Naufal dah jadi ketua Ikram Muda Sarawak, and then dah tukar. Kak Raya jadi timbalan. Oh, Kak Raya jadi timbalan. Jadi saya dikeluar mungkin adalah atas yang diberi, mungkin nantilah kewujudannya nanti. Kewujudan Gemar, masya-Allah. So itulah, so Mam kira mantan timbalan ketua Ikram Muda Sarawak. Di sana lah. Baik. So Ashraf baru masuk Ashraf boleh perkenalkan diri? Sekarang di Kota Samarahan tu. Kat Kuching kat tu. Okey, tak apa. Ada boleh perkenalkan diri. Boleh kejap insya-Allah. Sorry baru masuk. Dengar suara? Clear? Alhamdulillah. Boleh buka kamera kan? Nanti gelap. Sekarang gelap sikit. Nanti dia buka. Okey. Boleh. Terima kasih nama Ahmad Ashraf bin Ahmad Azam. Sekarang masih belajar di KL Business School, course accounting lah. So baru saja dilantik sebagai presiden harmoni. Jadinya itulah kita menyambut baiklah kerjasama bersama Gemar ni, sebab dulu pun kita pun Gemar juga. Ana pernah terlibat beberapa siri dengan Gemar Pusat lah tahun lepas. Jadi spokesperson jugalah masa MyShareFood tahun lepas. So alhamdulillah kerjasama dengan Gemar Pusat dulu memang banyaklah, sebab kita kat KL kan. So banyaklah tolong Amar, tolong yang lain-lain juga. So dulu pun siapa? Kilo Fakrul pun KL. So sempatlah rapat dan sebagainya. Jadi biasalah KL minta tolong buat kerja pusat tu biasa lah. So tapi tak apa, sama kita Gemar kan, jangan risau. Jadi MyShareFood ni nampak sangat-sangat peluang yang bagus lah untuk kami semua nak gain empower students ni sebenarnya. Ni satu platform yang rasanya the best lah. Baik, insyaAllah. Kita belum ke MyShareFood lagi, Syab. Oh belum ni, okey. Nanti belum. Kenalkan diri.
Tapi anda percaya ramai dalam ni yang dah pun terlibat dengan Massive Food lah. Kalau tak semua mungkin ramai insyaAllah. Especially Irfan, memang deal dengan Irfan dekat Shah Alam berapa tahun lah dengan Massive Food kan. Irfan bos besar bos. Dan juga Nuha Farid pun kan. Kita mungkin anak rasa kita pernah berjumpa dekat bazar dekat apa nama ni? Bazar Gombak. InsyaAllah. So anda teruskan dulu. So berikut adalah barisan jawatan kuasa di Pejabat Pusat lah. Anda tak go through semua orang lah siapa yang berada di sini insyaAllah. Kemudian inilah kerangka strategi pemuda Gema. So biasa bentuk rumahan kami berbentuk Gema lah ataupun bentuk pie. So di tengah-tengah adalah tujuan penubuhan pemuda Gema, iaitu boleh memimpin perubahan positif di Malaysia. Dan anda tak go deeper yang lain, anda nak tunjuk tentang passion cluster. Passion cluster adalah satu kumpulan minat yang pemuda Gema dah kumpulkan untuk anak-anak muda yang mempunyai minat yang sama boleh berkumpul dalam satu kumpulan dan bergerak berdasarkan minat tersebut. So dia panggil kumpulan minat ataupun dalam bahasa Inggeris panggil passion clusters. So setakat ni kita ada 8. Dulu dia bermula dengan 4. Heroes, Green Heroes, Music Gema dengan Horizon. Bermula dengan 4, jadi 5, jadi 6, sekarang jadi 8. So sebab minat belia ni sentiasa ada. Dan kita tak rasa kita akan berhenti di 8 lah. Akan ada penambahan nanti insyaAllah. Ada yang nak minat makeup lah apalah saya dengar tadi. Ada daripada Gema Selangor. So mungkin akan tambah lagi kot nanti. InsyaAllah. So setakat ni 8. So anda mungkin go through one by one lah. Mungkin sekadar perkenalan. Sebab mungkin ada yang kenal Gema pasal Massive Food saja. Tak kenal yang lain kan. So anda mungkin go through secara ringkas lah. So Heroes adalah satu minat ke arah kesukarelawanan. Iaitu macam bencana ke ataupun khidmat masyarakat. Kita pernah turun pemberian makanan lebihan masa masa PKP pun kita ada buat PPE. Ni lebih pada macam khidmat masyarakat lah, kesukarelawanan. Kemudian ada juga bahagian Green Heroes ataupun alam sekitar. Ini yang Massive Food tu memang berada di sini lah, di Green Heroes. Salah satu daripada 8 cabang pemuda Gema. Antara lain juga bawah Green Heroes adalah vlogging, ada minyak masak terpakai, ada tanam pokok, ada recycle plastik dan sebagainya lah. Anything related to alam sekitar yang kita boleh cuba bawa kepada pemuda Gema. Kemudian minat yang ketiga adalah bahagian Negative Heroes, iaitu sukarelawan daripada golongan berisiko seperti bekas banduan, bekas penagih dadah, bekas HIV dan sebagainya sebagai jurang mendekatkan mereka kepada masyarakat. Itulah kita jadi bridging lah, membawa program-program kesukarelawanan. Kemudian yang keempat adalah Horizon. Ini adalah passion cluster paling lama untuk pemuda Gema. Bermula dengan Gema Horizon. Dia bermula daripada 2012, sama macam tahun penubuhan actually Horizon ini. Dan dia membawa mesej-mesej penting lah juga dalam rekreasi, bukan hanya naik gunung saja. Kita akan buat pengisian. Ini Ashraf bermula daripada sini juga rasanya kan, dengan Gema. Antaranya lah untuk naik gunung ataupun bukit ataupun water rafting, anything related to rekreasi luar. Termasuk juga memancing, canak sotong dan sebagainya lah. Dan kemudian ada juga muzik Gema. Ini hiburan. Biasanya agak sensitif sikit dalam kalangan jemaah kan. Tapi kalau kita tak jump into this area ni akan berjalan. Muzik ni memang akan ada. So kita terpaksa jump untuk mempositifkan platform ni lah. Next adalah bahagian Gema Future. Ni bos dia dekat sini, Mikdam mengawali. Which is kita buat kepimpinan dan pembangunan diri, kerjaya dan juga keusahawanan dan juga pendidikan masyarakat. Ni kita contoh kita bagi tuition percuma kepada golongan yang tidak berkemampuan lah, B40 dan juga golongan yang tidak boleh akses kepada pendidikan Malaysia. Dia memang tak boleh masuk pun sekolah-sekolah, which is pelarian. Itu pun kita berikan jugalah minimum sekolah tuition. Ini pun contoh-contoh kita buat camp kepimpinan dan sebagainya. Kemudian ini antara yang paling latest adalah Passion Cluster e-sport. Ini bawah Amirul Mukminin lah yang menggerakkan. So kita dah mulakan dengan National PUBG Unity League, peringkat kebangsaan, prize pool 7,000. Yang menerapkan nilai perpaduan. Satu grup tu perlu ada 2 bangsa dan ke atas. Begitulah. Dan kemudian ada juga bootcamp yang membezakan macam mana player biasa dengan juga player e-sport yang berdisiplin, yang mempunyai cara untuk menang dalam game dan juga cara untuk menang dalam kehidupan dan juga akhirat. So, kita nak terapkanlah macam mana pertuturannya, macam mana pengurusan masa dan sebagainya lah. So bukan hanya main game saja. So itulah kita nak cuba terapkan jati diri player-player e-sport. Kemudian ada juga Gema Fit, itu dalam Karnival Sukan Nasional, which is sukan-sukan lah yang akan dipertandingkan. So ini setiap 2 tahun berlaku. Tahun ni kita akan buat di Kedah. So tadi nampak macam ada UUM kan. Memang kita akan buat di UUM. Mungkin kita boleh buat kerjasama dengan Harmoni UUM insyaAllah.
antara 7 sukan yang bertandingkan adalah seperti bola sepak, bola jaring, badminton, ada fun run, ada PUBG, dan apa lagi saya tak ingat. Tak ingat sangat. So ada 7 semuanya kita akan buat pada Oktober nanti insyaAllah. So mungkin kalau kolaborasi kat sini boleh cantik juga. Ada nyanyi. Ada side event ataupun side quest kan kalau siapa main game kan. Ya, ada menyanyian, ada vlogging dan sebagainya. So, kemudian ada juga kita buat anugerah remaja berdana. Yang ni mungkin segmen harmoni juga sebab dia dalam umur 14 ke 24 tahun untuk mendapat gangsa, perak ataupun emas. Yang ni di mana anugerah ni datang daripada Duke of Edinburgh Award daripada UK. Bawa ke Malaysia, dia beri mandat kepada KBS untuk memberikan anugerah dan pemuda Gema mendapat badan tauliah yang boleh endorse peserta-peserta ini untuk mendapat anugerah tersebut. So ini mungkin kalau nak cerita lebih panjang mungkin boleh ke arah inilah cara-cara macam mana kita nak berkolaborasi bersama, bekerjasama melalui platform ARP ini. Dan ada 4 platform utama which is khidmat masyarakat, kemahiran, rekreasi fizikal, tambahan ni which is salah satu benda 3 yang depan ni, khidmat masyarakat, kemahiran dengan rekreasi fizikal ni perlu buat double. Dan seterusnya adalah penjelajahan lasak lah which is nama lain dia camping. So membezakan gangsa, perak dengan emas ni dia punya activity hours. Itulah untuk anugerah perdana ni. Anugerah remaja perdana. Kemudian sikit pencapaian pemuda Gema, kami pernah dapat naik johan di peringkat PBN, peringkat kebangsaan. Jadi Berharmoni pun layak masuk sebab kita mana-mana yang digital bawa rawai boleh masuk APBN. Boleh join dan boleh dapat hadiah. Kemudian kami dapat naik johan di peringkat KL pada tahun sebelumnya. Masih Food tu sini pun pernah masuk tercalon di peringkat International Award iaitu ASEAN Outstanding and Social and Welfare Development Award. Kita pernah nominated dekat anugerah ini dan pernah juga Masih Food ni kita pernah present dalam SDG Youth Summit pada 2022. Kemudian validated NGO juga dekat European Commission pernah dapat grant daripada Erasmus Plus. Even sekarang pun rekod Gema masih ada dekat sana untuk menerima grant. Dan juga kami dapat 5 bintang daripada ROI. Bukan ini Gema Pusat lah, dan Gema Negeri ramai juga dapat 5 bintang dan juga 4 bintang, which is rasanya daripada Harmoni faham juga kan berdekat dengan ROI ni, penarapan 5 bintang ni. Ni dia berdasarkan MYKD yang kita hantar. Kemudian itulah anugerah remaja perdana tadi tu. Ini naik johan di peringkat IPBN kebangsaan, ini kami dapat 20,000. Yang menang nombor 1 dapat 50,000, which is guna sajalah, dia tak ada keterikatan. Macam kalau grant kita kena buat program kan. Walaupun kita dapat 20,000 tapi untuk tujuan program. Ni 20,000 ni memang guna untuk organisasi lah. Kita buat family day dan sebagainya lah. So, kemudian dapat juga 5 bintang di peringkat di 3 tahun turut-turut, alhamdulillah. Kemudian ni kontrak sustain projek pertama dengan Erasmus Plus International di mana dia kolaborasi 7 negara. Gema mewakili Malaysia lah pada masa ini. Dipimpin oleh satu NGO di Itali nama dia SDMI. Ini badan tauliah kita dapat untuk anugerah remaja perdana dan platform carian lah. So mungkin Ana nak perkenalkan juga tentang pendekatan pemuda Gema. Macam tadi tagline daripada Harmoni adalah apa dia? Ukhuwah tadi. Ukhuwah dakwah tarbiyah. Akhlak khidmat ukhuwah. Akhlak khidmat ukhuwah, masya-Allah. Jauh lari. So pendekatan pemuda Gema macam tadilah which is kita nak beli memimpin perubahan positif. Jadi dia sebenarnya kalau ini dalam bahasa jemaah ni adalah takungan Rabtul Am. Dan dia bukan pendekatan dakwah dan juga tarbiyah secara langsung actually. Dia bukan secara direct kita nak buat dakwah dan tarbiyah. Kita tak masuk pun ayat ni di dalam apa nama ni? Memang Syab, ini untuk dalaman je. Slide ni untuk dalaman sahaja. So dia bukanlah dakwah dan juga tarbiyah secara langsung tetapi dia penjanaan perubahan positif terhadap aktiviti anak muda semasa. So macam tadilah, macam anak muda semasa apa dia? Which is e-sport kan contoh. So kita pun jump into e-sport untuk mencapai Malaysia Negara Rahmah. Samanya misi dengan Ikram actually. Dan itu ciri-ciri yang kita dapatkan pasti ada daripada 12 ciri Negara Rahmah tu kita ambil 3 ni lah. Masyarakat berilmu, ciri yang ke-7 dan ciri yang 10. Kemudian anak muda Ikram ataupun lepasan harmoni yang sesuai untuk bersama Gema actually mereka yang tidak mahu ataupun tidak berkeyakinan untuk berada dalam medan dakwah secara langsung ataupun mereka yang mahu mencuburi segmen masyarakat yang mungkin berbeza lah. Sebab Gema ni dia merangkumi bukan pendekatannya dalam bentuk dakwah ataupun tarbiyah kan. Kita tak sebarkan dakwah secara direct, kita agak halus macam kita menyebarkan mesej-mesej itu. So situasi di pemuda Gema, alhamdulillah kita ada pelibatan dan juga hubungan baik dengan Jabatan Berleskan Negeri dan juga negara. Banyak negeri-negeri dah pun ada satu pelibatan yang very excellent, alhamdulillah.
Dan kemudian dokumentasi dan kualiti dokumentasi governance juga daripada MYKD itulah oleh ROY agak memuaskan lah, di mana kebanyakannya akan dapat 4 bintang ataupun 5 bintang maklumat yang kena diberi ni. So itu antara kekuatan Pemuda Gema yang mana banyak persatuan belia di luar sana menumpang Gema punya nama untuk dapatkan geran. Ramai macam tu, ada di Melaka, di Penang yang saya tahulah. Kemudian itu yang atas tu yang cantik kan. Yang kedua, yang ketiga ni kurang pelibatan ikut akhwat dalam pimpinan Pemuda Gema. Ada pimpinan negeri yang majoriti bukan ikut akhwat pun. Dia bercanggah dengan kertas putih. Nanti Ana akan terangkanlah apa tu kertas putih. Kertas putih adalah satu dokumen yang menghubungkan Gema dengan Ikram. Macam itulah. Dan keempat orang lama, which is pakcik-makcik lah. Tidak jelas tentang perjuangan Pemuda Gema ini. Di mana mengharapkan bilangan ahli Gema yang masuk usrah sebagai ukuran. Sebenarnya tidak. Pemuda Gema yang kita ingin mempositifkan seramai mungkin belia-belia dan juga rakyat Malaysia ni daripada negatif, sesuatu yang negatif kepada something yang positif. Sebab analogi yang boleh terangkan adalah kita untuk mencapai misi negara rahmah sama kan, selari kan, Ana rasa selari dengan harmoni juga untuk kita Malaysia mencapai Malaysia negara rahmah untuk cita-cita Ikram. Tapi bukan bermaksud ke semua 30 juta rakyat Malaysia ni ataupun 60% daripadanya Melayu, Islam perlu jadi Ikram ataupun join usrah untuk kita mencapai Malaysia negara rahmah. Dia tidak semestinya begitu. So apa yang penting ialah rakyat tu sendiri perlu berubah daripada sesuatu mungkin daripada kancah negatif ke arah lebih positif. So itulah tugas Pemuda Gema. Jadi ukuran sebagai berapa ramai yang masuk usrah tu adalah salah lah. Sepatutnya yang itu menjadi ukuran Ikram muda ataupun Ikram kawasan dan sebagainya. Tapi melalui Gema bukan perkara itu, tapi berapa ramai yang kita berjaya capai untuk takungan Rabtul Am. Itu sebenarnya sebaik-baik ukuran untuk Pemuda Gema lah. So Ana mungkin boleh share sikit tentang kertas putih. Ini agak Asal Ashraf pun tak pernah jumpa ni, tak pernah nampak pun. Kertas putih adalah tujuan penubuhan Pemuda Gema. Dia daripada Ikram lah. Ni tahun bila ni? Tahun 2012 ataupun 2011. Lama dulu sebelum Gema ditubuhkan. Jadi Gema ditubuhkan daripada DPN, Dewan Perwakilan Nasional. Jadi berikut adalah tujuan lah. Keputusan tu masa ni DPN 2011 di Kuala Terengganu, DPN yang kedua. DPN yang ke-6 Ana pun tak ingat. So ini ke-6 pada 2011. Okey. So masa ni adalah beberapa carangan berdasar penubuhan Pemuda Gema ini. So identiti Gemanya adalah NGO berbilang bangsa, agama, budaya dan sebagainya. So dari segi tanzimnya, macam mana siapa yang boleh memegang. So kalau perasan ada 70% pimpinan Gema pusat adalah ahli Ikram dan tidak berlaku begitulah sekarang ini. So struktur Gema ada negeri ditubuhkan pada awalnya di Selangor, ada 8 negeri awal lah. Kemudian ini nombor 5 yang Ana nak tekankan, iaitu isu-isu pengoperasian, itu deployment pengagihan graduan Ikram dari dalam dan luar negara untuk dilibatkan dalam Gema. Which is graduan Ikram bermaksud lepasan IPT lah ataupun dari dalam dan juga luar negara. Dengan kata lain, selepas harmoni sepatutnya masuk ke Gema kalau ikut kertas putih ini. Tapi tidak berlaku begitu. Selepas beberapa tahun selepas daripada kertas putih ini, orang-orang yang lama yang mengetahui tentang perkara ini sudah pun keluar. Sudah pun tidak berada dalam Gema, sudah pun tidak berada dalam harmoni. Jadi aturan tu tak berlaku dah. Dan sekarang pun wujud ada wadah. Masa tu Gema ada, Ikram Muda tak ada lagi. Sekarang dah ada Ikram Muda dengan pendekatan dakwah secara direct dan juga Gema pendekatan dakwah yang secara tidak langsung. Jadi boleh ada dua wadah yang boleh dipilih. Tetapi biasanya tak nampak Gema ni. Lebih nampak kepada Ikram Muda. Jadi itulah yang nak diterangkanlah kepada Bilik Harmoni Pusat. Dan sebenarnya inilah kertas putih. Trust deed yang menghubungkan Gema dan juga Ikram. Yang ini sebelum Gema ditubuhkan lah. Yang ini dibincangkan dalam kalangan DPN, ahli DPN pada 2011. So itulah. Ni rasa Ashraf pun first time nampak kan? Tentang kertas ni. InsyaAllah. Okay, kemudian adalah inilah analogi dia. Setiap agensi berbeza peranan lah. Kalau kita tengok mothership kita adalah Ikram ataupun Ikram Muda. Jadi kita ada support vessel di tepinya. Mungkin mothership ni adalah kapal yang berperang pada satu tujuan yang sama. Dia adalah the main mothership kan, the main force untuk perjuangan itu.
Tetapi perjuangan itu tidak akan boleh berlaku tanpa ada support daripada vessel-vessel di tepinya. Ada support vessel tak ada kaitan pun dengan peperangan contohnya, which is ada yang bawa masuk makanan, ada yang bawa masuk supply item, ada yang keluarkan waste pun ada. Waste dan sebagainya. So ada banyak peranan, ada yang pergi scout lah dan sebagainya kan. So support vessel ni bukan bermaksud mereka ini perlu selari ataupun bekerja terus ke arah perjuangan ataupun medan tersebut secara direct. Tapi boleh jadi indirect yang akhirnya menyokong kepada perjuangan mothership tersebut. So kita boleh nampaklah di kelilingnya ada Harmony, ada Ikram Tin, ada Pemuda Gema dan sebagainya. Dan Pemuda Gema menggunakan pendekatan penjanaan perubahan positif. Tapi kita menuju ke arah yang sama. Itu ke arah Malaysia Negara Rahmah. Itu adalah analogi kapal perang di mana kita semua dalam satu misi yang sama. Itulah. So itu saja daripada Ana, penerangan tentang Gema. Harap lebih fahamlah juga apa tu Gema dan juga apa kaitan sebenarnya kita dengan Ikram Muda dan juga Belia Harmoni lah. So insyaAllah Ana tutup dekat sini dahulu sebelum lepas ni kita bincang tentang projek ke dan sebagainya lah. So mungkin ada pertanyaan kan? Ataupun nak tambah daripada tim Gema? Okey, semua senyap. Okey, mungkin kita teruskan kepada carangan projek yang ingin dipropose lah kepada Belia Harmoni. Yang itu Masih Food. Ana rasa Ana percaya ramai kat sini dah pun tahu tentang Masih Food ni lah. Dan sebenarnya apa yang ingin disampaikan kat sini adalah untuk mungkin kita boleh perkenalkan Harmoni lebih luas lagi kepada cawangan-cawangan. Jadi anda pun dah nampak cawangan Belia Harmoni dekat seluruh Malaysia. Mana yang mungkin aktif, mana berdaftar, yang mungkin yang tidak berdaftar dan sebagainya. Yang mungkin direct pada HEMA lah. So mungkin kita boleh gerakkan secara lebih lebih sistematik. Sebab tahun lepas mungkin kita banyak bergerak. Rasanya pelibatan Harmoni yang lepas ramai, banyak. Daripada 6 Belia Harmoni yang terlibat. Kalau anda boleh senaraikan daripada atas which is Arau, ada terlibatan. Dan daripada Uniza, Terengganu, daripada UIA, Alhamdulillah, tahun lepas lah kan. USIM, UTP dan juga Shah Alam. Ada 6, memang ada 6. Alhamdulillah. So maksudnya memang kita ada related dengan Masih Food ini tetapi mungkin tidak disampaikan kepada yang lain-lain. Mungkin kita it's time to share jugalah kepada seramai mungkin Belia Harmoni agar pada musim Ramadan ataupun dalam bulan Ramadan ini Masih Food adalah peluang untuk kita mendapatkan sukarelawan dan juga ahli-ahli. Anda percaya bukan daripada Gema saja, anda dengar juga daripada Harmoni. Anda tak ingat Harmoni UIA ke? Harmoni. Anda tak ingat yang Harmoni mana? Itu pernah beritahu Ana yang ramai sebenarnya sukarelawan yang join untuk bazar Harmoni tersebut akhirnya join jadi ahli Harmoni tersebut. So dia macam Gema pun dapat juga. So kita benefit dari situlah dari segi keahlian. Alhamdulillah. At the same time kita dapat memberikan impak juga kepada pembaziran di Malaysia inilah. So, kalau anda boleh share sedikit, just go through laju-laju tentang apa tu Masih Food secara update yang latest. Mungkin ada yang terlibat secara di bazar tapi mungkin tak nampak sebenarnya apa yang Masih Food secara besarnya. So ini adalah kenyataan masalah tentang Masih Food, iaitu Malaysia merupakan nombor 1 champion. Kita champion dalam dunia bahagian food waste actually. We producing the most food waste in the world. Data dari UNEP. So kita dah ranking nombor 1 dah, kita dah champion. So, kita tengok pula data daripada Asian Corp, dia kata daripada 2019 kita hasilkan 3,000 tan ataupun 3 juta kilogram makanan masih elok setiap hari. Everyday kita bazirkan sebanyak itu. Dan pada tahun 2021 nampak pula peningkatan 4.8 juta kilogram yang dihasilkan masih elok setiap hari. Bersamaan dengan 22.2 juta rakyat Malaysia makan 3 kali sehari. So ada berlaku peningkatan pada bulan Ramadan pula. Dalam among 12 bulan tu, Ramadan berlaku peningkatan yang jelas dan ketara lah. Dan 20% dia kata berlipat kali ganda. That's why pembaziran di Malaysia ini dalam tahap kritikal. Tapi ramai orang tak tahu. Macam tak ambil kisah pun ada. Macam, yalah pembaziran kan. Tapi dalam bulan Ramadan pun kenaikan yang lagi tinggi. So that's why wujudlah program ini.
bermula daripada Mabi sebenarnya. Tujuan dia ada dua, untuk elakkan pembaziran dan juga untuk bantuan golongan yang memerlukan. 2 SDG yang terlibat. Kemudian bermula dari Kampung Baru di KL, 1 bazar, 2 bazar di 2017, 2018 di 3 bazar, 19 di 17 bazar, 2020 kita PKP, 2021 di 11 bazar, 22 di 19 bazar, dan tahun lepas kita buat di 55 bazar. Inilah dia senarai 55 bazar yang berada di satu Malaysia. Alhamdulillah di Sabah Sarawak pun ada. Ini serangkaian strategi lah. So Harmoni kita anggap sebagai rakan kerjasama utama sebab 6 pelibatan Harmoni kawasan yang terlibat sama, Alhamdulillah. Dan juga di bawahnya ada jugalah pelibatan dari segi per bazar masing-masing. Ini kerjasama KPDN. Ini YB Fuziah memang Ashraf ikut sekali lah kan masa ni kan. Kita jumpa dengan Timbalan Menteri, tahun ni pun kita jumpa Timbalan Menteri KPT, kerjasama rakan muda dan sebagainya. Dan Alhamdulillah tahun lepas pun kita dikejar oleh liputan media. Ini antara sedutannya lah. Daripada The Star keluar front page. First time kita keluar dalam The Star pun agak top juga. Dan juga keluar juga liputan daripada luar negara dan sebagainya. Ini kita pernah share dekat SDG Summit. Ini sekadar numbers, kita dah pun berjaya selamatkan 66 tan daripada awal sehingga sekarang. Bersamaan dengan 100,000 hidangan yang kita berjaya edarkan lah. So nilai ringgit pada tahun 2023 saja, which is sebanyak RM281,000. Nilai kadar makanan yang kita selamatkan, which is kita bagi pada golongan memerlukan, so that mereka tak perlu keluarkan this sum of money kepada makanan, mereka boleh gunakan di benda lain lah, seperti barang-barang kebersihan ke, barang pampers bayi ke dan sebagainya lah. So nak tunjuk intensivity program MySafe ni lah, dia memerlukan pada tahun lepas sebanyak hampir 1,500 orang yang terlibat, dan jumlah jam yang terkumpul sebanyak lebih daripada 10,000 jam yang terkumpul di tahun 2023 saja. Ada juga 422 hari operasi sepanjang satu Ramadan. Dia merupakan satu program yang very intensif dari segi sukarelawannya. Itulah apa tu MySafe lah. So mungkin nak mengajak dan juga macam mana untuk kita perkenalkan kepada Belia Harmoni untuk bersama-sama. So mungkin pada ketika ini agak lewat untuk kita jadikan MySafe Food ni Harmoni gerakkan secara macam mana kita jadikan sebagai ketua bazar lah, ataupun buat as a ownership of the program instead of volunteer. Tapi buat masa ni mana-mana yang ada, mungkin kita boleh buat as a volunteer base dahulu, belajar dulu mana-mana yang tak pernah terlibat lah daripada yang lepas kan, untuk bersama dengan Gema Negeri yang mungkin berpotensi, dan kemudian pada tahun depan mungkin kita boleh buat lebih smooth lagi. Sebab anda percaya tahun ini ramai banyak universiti yang tidak berada di kampus sebab online kelas kan dan sebagainya. So tahun ni strategically kita nak go campus, tapi dari sediakan cerita dia punya kalender akademik tak memihak kepada kita lah. So that's why mungkin tahun ni kita lebih banyak fasa pengenalan as much as possible kepada Belia Harmoni yang mungkin belum pernah terlibat tu lah. Dan jadi sukarelawan dahulu, dan mungkin lepas tu baru kita akan tengok dari segi pelibatan pada tahun depan. So itu kot cadangan Nana untuk Belia Harmoni Pusat, insyaAllah. Untuk projek yang inilah, kita mungkin boleh bincang banyak lagi projek lain insyaAllah. So boleh Ana open kepada Belia Harmoni untuk mungkin bagi komen ke feedback. Okay, untuk Ana personally, untuk apa, dia bagi orang kata, sebab event kalau MySafe Food ni kan pun orang kata macam setahun sekali kan. So dia sebab kita fokus kat Ramadan kan. Jadi memang Ana rasa satu peluang jugalah untuk Harmoni sendiri cari volunteer lah, fokus volunteer kan. Macam Mas cakap tadi kan, pemuda Gema pun ada dapat registration yang baru, Harmoni pun sama. So Ana rasa di pihak daripada Harmoni Malaysia, Ana rasa satu pendekatan yang sangat baik untuk kita bantu juga cawangan-cawangan lain. Sebenarnya kita dah ada 6 kan, sedangkan kita ada banyak lagi kampus lain. So boleh jadi salah satu lah orang kata corong-corong untuk mendapatkan sukarelawan dan keahlian tu lah. So Ana menyokong baik lah benda ni untuk inisiatif ni insyaAllah. I'm looking forward lah insyaAllah untuk benda ni. Alhamdulillah, Irfan pun yang terlibat dengan MySafe Food pun tahun ni dekat Shah Alam, Alhamdulillah. Ya benar, insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih. Ada daripada yang lain mungkin yang tak pernah join MySafe Food, mungkin boleh berikan pandangan ke? Untuk Ana,
So Ana tak pernah join dia ni, tapi Ana tahulah masalah ni memang berlaku lah lagi time Ramadan, and kita tak payah tengok apa pun kita boleh nampak sendiri begitu sebenarnya. Even kadang-kadang kat rumah kita sendiri pun betapa antara punca jugalah kadang benda tu tak dapat cover semua tu kan. Jadi bagi Ana macam semua tadi Cik Irfan juga tadi lah, Ana nampak jugalah benda-benda macam ni selain macam dapat registration apa semua tu, and bagi satu kesedaran lah kepada semua juga macam tu. So benda-benda macam ni bila lagi nak ni, and saya nak peluang lah, kita peluang ni guna elok-elok lah. Baik, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih. Tu kan ada lagi ke daripada BHP? Ataupun kita boleh go next. Okay, silakan. Putih Noha. Okay, nak tanya dari segi proses sebelum ni, Gema approach Harmoni cawangan lah kan by IPT, betul ke? Betul, by IPT. Kalau masa sekarang tadinya nak ke, maksudnya JB dengan Harmoni Pusat lah kan? Betul. Kalau proses sebelum ni rasa okey ke? Maksudnya macam mana maksudnya kenapa approach ke pusat instead of cawangan? Pertama kami tak ada akses kepada semua cawangan Harmoni. Mungkin ada, which is akses dia melalui Harmoni Pusat lah. Tapi yang sebelum ni lebih pada macam bukan secara strategically kepada semua, tapi berdasarkan approach direct yang kita ada. Contoh macam Ana ada contact dengan UIA contohnya. So contact lah, okay nak join tak? So tak adalah approach kepada semua yang terlibat. Dia lebih pada macam ada contact. So kali ni kita nak lebih strategik untuk perkenalkan kepada semua Harmoni yang ada dekat Malaysia. Dan mereka nak join ataupun tidak tu kita boleh lihat kepada kesediaan masing-masing lah. Tapi mungkin boleh buat pengenalan dahulu. So that's why tahun ni Ana lebih pada macam nak mengajak mana yang mungkin Harmoni belum pernah terlibat dan sebagainya. Yang pernah terlibat pun mungkin boleh perkukuhkan lagi lah kerjasama tersebut. So that's why yang lepas dia tak strategik sangat sebab kita main approach sahaja. Dan dia berdasarkan Gema Negeri tersebut. Kalau Gema Negeri tu approach lah. Kalau dia tak approach, kita tak dapat. So kita nak kali ni lebih in a strategic dan lebih structured punya approach lah. Dan Ana sebenarnya dah lama nak berhubungkan dengan Harmoni sejak pada Huzal lagi. Masa Huzal kan. Kemudian dia pun masa tu tengah krisis. Rupanya tengah krisis. Betul lah dia berlutik jana. So lepas tu datang pula Syakira. Syakira pula kata dia masih lagi macam mana. Yelah dia pun apa ni orang kata? Protem kan nama dia. So dia tak kekuh lah. Interim, yes. So bila Ana approach dia kata tunggulah pemilihan baru, tunggulah barisan baru. So akhirnya kita jumpalah barisan baru. So banyak sebenarnya dah 2 tahun Ana nak try approach BHP ni. So dia pendekatan tu lebih structured, tapi ialah kita bagi Harmoni stabil dahulu dan sebagainya. Sekarang pun dah ada pimpinan baru. So that's why ni masa yang sesuai lah untuk kita perkenalan. So alhamdulillah. Terima kasih yang bertanya. So mungkin Ana rasa inilah the first permulaan kerjasama antara Pemuda Gema dan juga Harmoni, pusat dengan pusat. Kemudian kita akan approach cawangan dengan cawangan lah untuk projek Masih Food, dan kemudian kita akan tengok juga lah ruang-ruang kerjasama lain. Mungkin kita boleh gariskan terus malam ni. Kami ada sampai pukul 9 suku sebab kejap lagi Gema Pusat akan ada penilaian dengan Ikram Pusat. Bawah UPI, dia akan menilai kita. Penilai dah pun standby pukul 9 suku nanti. So kita ada lagi 15 minit lah. So mungkin untuk Masih Food ini Ana nak canangkan sekiranya boleh daripada BHP boleh buat satu sesi taklimat ke bersama dengan Pemuda Gema dan mengumpulkan dan menyampaikan kepada semua Harmoni kawasan yang terlibat ataupun yang available, terutama kepada yang selain daripada 6 tadi tu. Nak perkenalkan tentang Masih Food lah, dan mungkin mereka boleh pergi kepada bazar-bazar berdekatan untuk jadi as volunteer dahulu. Dan lepas tu mungkin tahun depan kita boleh bergiat dengan lebih aktif lah, insyaAllah. So tahun ni pun Anda percaya banyak juga yang online class. So kita tengok mana yang boleh dan juga feasible untuk gerakkan lah. So itulah mungkin dalam masa yang terdekat, dalam minggu depan kan, macam mana Anda akan berhubung dengan siapa Dengan Ashraf ke?
Okay, sekejap. Sebelum tu, boleh. cakap pasal soalan hubung tu. Okay, sebenarnya kami di pusat ni kita tengah baru nak proses dalam proses transisi. Maksudnya daripada tenure lama ke tenure baru. Which is akan diadakan pada 16-17 ni Oktober. So after the process of transisi tu barulah akan adanya structure of pimpinan yang ada spesifik punya job scope dan spesifik portfolio lah. Dan daripada situ barulah kita akan bukanlah buat keputusan masa tu. Maksudnya mungkin kita dah ada stand lah sebelum tu berkenaan dengan microphone. Cuma kat situ lah baru akan ada spesifik punya JK lah. Kalau bising beritahu betul. So sekarang ni Ana rasa untuk stand JK kita nak hold dulu jangan ni, maksudnya keputusan ni, dan kita akan decide bagi deadline bila maksudnya bila the last tarikh yang sepatutnya first bazaar yang akan run berapa hari bulan? Boleh tahu? First bazaar Shah Alam 14 hari bulan. 14 Mac, tapi itu first bazaar lah, tapi banyak je bazaar lain akan mula pada minggu kedua, lewat minggu kedua dan sebagainya. So bagi Ana okey je kalau taklimat tu dibuat selepas daripada itu pun boleh juga, asalkan kita ada. Sebab dia lebih macam pengenalan, ada macam proses pengenalan dahulu dah turun sebagai sukarelawan bukan sebagai penggerak. Begitu. Jadi dia nampak kat sini peranan harmoni ni dia agak penting sebab contohnya dari segi TOT tu lah kan. Maksudnya bila kita dah buat pengenalan dengan antara PSP dengan Gemma tu, so semua pimpinan cawangan ataupun PIC kat cawangan ni dia akan menerima TOT je lah daripada Gemma, betul? Taklimat dan juga dia bukan TOT lah, sebab kalau TOT ni lebih kepada macam penggerak kan. Ana rasa penggerak ni dah memang harmoni yang 6 terlibat tadi tu mungkin dah pun aware dan pun dah pun akan turut hadir dalam taklimat tersebut. So untuk yang untuk yang sukarelawan ni, mungkin kita boleh buat sekadar taklimat atau sukarelawan sajalah pada harmoni yang mungkin tidak pernah join Masifut. So maksudnya Gemma minta untuk kita orang kumpulkan semua sukarelawan di seluruh Malaysia ni untuk dari cawangan dan buat taklimat tu lah. Betul, untuk bersama lah. Macam mana nak jalankan tu? Okay. Bukan PIC Bazaar kan? Kalau ada PIC Bazaar boleh join yang TOT kita lah. TOT yang Gemma memang dah buat, ada gariskan ada beberapa kali. Itu untuk yang memang nak jadi penggerak lah ataupun ketua bazar kan. Tapi untuk yang harmoni yang tidak pernah lagi terlibat, mungkin sekarang ni agak lewat untuk pelibatan sebagai penggerak. Kita open for sukarelawan. So mungkin anda boleh bagi taklimat kepada pimpinan harmoni kawasan tersebut. Harmoni cawangan harmoni tersebut, mungkin yang mana yang tak pernah bersama dengan Masifut. Itulah, itu untuk permulaan ni lah. Okay, faham. So, rasa by end of this week, maksudnya hari Ahad macam tu kita akan putuskan Asma ada sukarelawan akan didirectkan ke bahagian betul insyaAllah. Sekarang ni pun kita tahu yang banyak IBTA dengan IBTS dah buat satu keliling yang akan ada kelas online. Dan even dekat Sarawak ni pun banyak Unimas tu IPM dia dah sampai ke Ramadan, sampai ke Raya dia akan buat kelas online. So tapi IPTA dekat Lembah Kelang ni yang rasa tak semua. Which is UM yang anda tahu tak, UITM yang anda tak tahu macam mana, UIA. So ada certain je lah yang ada yang buat kelas online ni. So rasa itulah yang perlukan bantuan daripada harmoni itulah. Sekarang ni kita pun masih lagi nak restructuring dekat BHP tu sendiri kat pusat. Jadinya insyaAllah as soon as possible kita akan cuba untuk bagikan paling lambat rasa Ahad lah, Ahad. So taklimat tu akan berlaku bila sebab masa tu pun dah setiap mungkin dekat setiap negeri pun dah start dah bazar ni kan. So kalau buat taklimat hari Ahad tu macam agak lambat lah. Betul. So taklimat hari Ahad pun boleh juga ataupun hari Isnin pun boleh. Memang dah terlambat tapi dia bukan sebagai penggerak, sebagai sukarelawan. Rasanya boleh je turun mana-mana yang berdekatan.
memang agak terlewat, tapi Ana rasa Okey, dia bukanlah penghujung kan. Jadi kita boleh je mulakan insyaAllah. Mana-mana yang kita boleh gerakkan lah. So itu kan untuk kerjasama pertama. Ana nak okay, sorry Irfan, apa dia? Ana rasa kita boleh je mungkin Ashraf kita daripada pusat kita open je contoh satu, maksudnya kita maklum kan kita ada kerjasama dengan Gema berkenaan dengan Mas Saiful dan dah memang ada beberapa cawangan harmoni yang terlibat 6 tadi kan. So kita nak open kepada cawangan lain yang belum terlibat ataupun nak tahu je kan. So kita boleh kita kumpul dalam satu session, Amal boleh terangkan dan kita bagi tahu okay antum boleh pergi ke bazar ni untuk directly involve dan itu kira kita open kepada volunteer lah. Macam Amal cakap lah, volunteer lewat memang lewat tapi as long as diorang boleh dapat join sehari pun sebab nak tengok the flow tu, so Ana rasa sangat-sangat dah membantu dah benda tu. Betul. Itulah selari dengan apa Irfan cakap tu lah, insyaAllah. Untuk yang tahun inilah, so mungkin the proper and very structured kerjasama tu kita boleh lakukan tahun depan insyaAllah. Sebab tahun ni pun kekangan kelas online tu kan. So insyaAllah tahun depan kita try tengok macam mana. Pengenalan lah tahun ni. Itu yang pertama. Dari segi yang kedua, apa yang Gema mungkin boleh cadangkan, ini macam tawar diri menawarkan diri lah, which is Alhamdulillah Gema ada track record yang cantik untuk MYKD. Contohnya lah kami dapat 5 bintang dan sebagainya. So itu mungkin kami boleh bantu sekiranya sebab kita sama-sama ROI. So maksudnya BHP pun akan hantar MYKD kan. Jadi kita boleh bantu. Macam mana kita boleh dapatkan. Yang kedua adalah dari segi connection dengan JBS. Alhamdulillah Gema banyak connection dengan JBS ni. So mungkin kita boleh leveragekan kerjasama itu. Alhamdulillah kalau boleh dapat 5 bintang terus pun boleh. So kita boleh buat checking bersama lah. So Gema Pusat boleh bantu. Sebab kita sama-sama, kita dua je kan. Asyik dalam jemaah yang bawa ROI. So mungkin kita boleh sama-sama lah. Dan juga JBS, Jabatan Bina Sukan. Sebab Gema Alhamdulillah ada kerjasama yang baik. Banyak Gema negeri yang ada kerjasama yang baik termasuk Gema Pusat dengan JBSN dan sebagainya. Mungkin kita boleh selarikan itu je lah. Jugalah di mana BHP boleh take advantage kepada connection ke Gema ni, Gema KL yes. Gema Pusat dan sebagainya. Dan mungkin daripada situ kita akan tengok juga ruang kerjasama yang lain selepas ini. Bukan hanya Mas Saiful lah. Dan terutama dari segi tadi lah macam anda kata pasal kertas putih tadi, di mana selepas aturan keluar daripada harmoni mungkin kita boleh sampaikan kepada tahun 4 harmoni ke apa ke tentang wadah pengenalan tentang pemuda Gema. Mungkin mereka boleh memilih pemuda Gema lah selepas habis harmoni. Itu antara, bukan anak saja, itu juga tujuan penubuhan pemuda Gema di awalnya seperti anda tunjuk tadi dalam kertas putih. So tu kok ada apa-apa ni suggestion daripada yang lain ke ataupun ada request untuk pemuda Gema ke ataupun daripada wali Midam ke ataupun daripada harmoni? Anda nak suggest tapi suggestion je lah. So memandangkan nampak Belia Harmoni tengah establish kan. So Anda rasa dia isu dia macam why not, maksudnya ini cadangan. Contoh BHP yang maksudnya sekarang contoh ramai student-student secara online. So dia merata tempat lah. So saya rasa boleh kalau contoh BHP boleh kerjasama directly. So maksudnya BHP boleh gunakan publicity yang My Saiful yang sedia ada memang dah dikenali ni untuk dalam sama indirectly untuk memperkenalkan Belia Harmoni tu. So maksudnya boleh katakan maksudnya dalam My Saiful ni Belia Harmoni terlibat bersama-sama. Jadi kat situ boleh dan apa yang Belia Harmoni boleh lakukan ialah untuk sebarkan luas lah maksud dari segi pendaftaran volunteer tu lah. Dan juga contoh yang dia belajar di UM kan, tapi mereka asal Kelantan so balik Kelantan. So mungkin kat situ maksudnya boleh cuba sebar luas, so mereka boleh maklumkan kepada Gema Pusat kan untuk kita sama-sama santuni. So maksudnya boleh guna, maksud tak semestinya Belia Harmoni tu kena turun directly, tapi sebabkan kita satu jemaah kan, so boleh raihkan isu, boleh memanfaatkan publicity My Saiful ni sama-sama memperkenalkan Belia Harmoni tu sendirilah. So boleh ambil manfaatkan lah daripada My Saiful ni. Wallahualam. Betul, setuju. InsyaAllah. Itu antara ruang yang mungkin kita boleh dari segi blasting lah.
capaian. Kita nak sebarkan sebab mungkin capaian, sebab Gemma mungkin ada capaian dia, Harmoni pun ada capaian dia, insyaAllah. Hamidam. Hello, Assalamualaikum. Salam. Silakan. Ikut daripada saya sendiri. Satu, saya rasa banyak sangat kan berkenaan dengan cadangan, dan saya yakin BHP kali ni pun masih baru dalam nak mengelola satu, bagi saya satu cabaran besar lah, compact dengan Pemuda Gema yang kami ada beberapa negeri tapi Belia Harmoni ada beberapa percawangan yang lebih daripada kami kan. Itu satu benda lah yang saya berharap hopefully you guys boleh buat yang terbaik lah, mengikut kapasiti masing-masing lah sebagainya. Yang kedua, saya setuju dengan Wali berkenaan dengan My Safe Food ni, sebab dia bagi saya jadikan dia sebagai medan tajmik lah. Branding dah ada, marketing dah ada, proses dah ada dan sebagainya. It's just to nak manfaatkan untuk antum semua jadikan ni sebagai maybe boleh jadi medan tajmik lah untuk dapatkan volunteers. Sebab approach saya yakin, sebab tadi pun awal-awal tadi pun pengenalan BHP dah tunjukkan yang Harmoni ni first yang saya trigger adalah berkenaan dengan tarbiyah kan. So and then sistem Islam dan sebagainya. So bagaimana nak menonjolkan benda tu kan dalam antumnya medan ni. So saya rasa My Safe Food tu boleh untuk permulaan, dan kemudian yang seterusnya, yang ketiga, saya just berharap hopefully yang next untuk this term yang korang punya tenure ni mungkin boleh teruskanlah Harmoni Mission yang pernah dimulakan oleh masa zaman kami lah. So itu pun salah satu platform yang sangat bagi saya sangat bermanfaat, boleh memberi impak yang sangat besar, dan sangat kata dia lebih kepada dia punya approach tu lebih kepada membina karakter dan personality lah, dan pengurusan organisasi secara projek. So mungkin Acap pun mungkin first time kot dengan Harmoni Mission ni kan, tapi bagi yang lain kalau maklum, so Harmoni Mission tu salah satu projek yang bagi saya boleh dikembang besarkan lagi. Sebab kalau tengok di berapa saya yakin kalau universiti banyak buat program-program macam program keluar negara dan sebagainya kan. So benda tu pun boleh digunakan lah. Yang keempat, saya nampak sebab sebelum sebulan lepas, 2 minggu, 3 minggu sebulan lepas kot, saya datang ke USIM, ada sedikit gambaran yang kurang baik lah berkenaan dengan persepsi. Ini persepsi yang dilontarkan kepada Harmoni lah, sebab dia nampak Harmoni ni sebagai relationship dengan Ikram, dan Ikram pula dia nampak sebagai politik dan sebagainya. So benda ini bagi saya sebab saya pun ada berhubung dengan Muaz juga kalau kenal yang BHP yang lepas. So supaya Harmoni untuk berfikir strategik untuk start membuat kunjung hormat ke universiti, ke NC bahagian-bahagian pengurusan universiti dan sebagainya, KPT dan sebagainya, supaya persepsi tu boleh dipulihkan lah. Sebab orang kata persepsi ni dia berdasarkan hearsay dan sebagainya kan. So perlu dipulihkan lah sebaik mungkin supaya kita tak nak ada sebahagian universiti menolak, ada sebahagian universiti okey dan sebagainya kan. So itu antara benda yang perlu dititik beratkan lah untuk tenor Acap ni kan, insyaAllah. So tu je kot bagi saya, empat benda ni. Wallahualam, saya sekadar menyampaikan ataupun berkongsi sebagai ahli jemaah lah, insyaAllah. Terima kasih. InsyaAllah. Kami sebelum kita pergi lebih jauh, kami ada 2 minit je lagi sebelum sesi penilaian dengan Ikram. So mungkin last lah daripada kita, mungkin inilah the first meeting, bukan yang terakhir, insyaAllah. The starting point untuk kita lebih banyak lagi kerjasama insyaAllah. So mungkin lepas ni kita boleh secara in contact dengan person mungkin saya ngacap, ataupun mungkin tadi Lokman selaku SUA, mungkin dengan SUA kami Fakrul dan sebagainya lah.
untuk dari segi connection antara pemuda gema dan juga Harmoni. So, kita boleh tengok ruang-ruang kerjasama, apa yang kita boleh manfaatkan, apa yang mungkin Harmoni yang ada yang boleh di-sharekan kepada gema dan sebagainya, mungkin kita boleh manfaatkan kat situ insyaAllah. So itu sahaja daripada Ana. Semoga kita boleh bekerjasama dengan lebih baik lagi lepas ni. Last daripada Harmoni kan sebelum kita tutup insyaAllah. Oh, daripada Ana, insyaAllah tak ada apa lagi, seminit lagi. InsyaAllah kita akan banyak lagi buat kerjasama yang baik. Dan kita orang ni nak anggap community sifu lah. So kita belum jangkau umur tingkat muda kan, bukan umur belia. Umur juga muda lah, which is sebelum 35 lagi. So insyaAllah kita punya kemungkinan feel lagi sama dan semangat tu Ana rasa insyaAllah setekan. Jadi wallahualam banyak lagi kerjasama yang boleh lakukan insyaAllah. Ya, insyaAllah. Okay, yang lain kan? Ada daripada yang lain? Daripada Irfan ke, daripada Nuha ke? Asma. Nak cakap sikit sebab maksudnya nak bagi satu situasi sebenar lah, maksudnya keadaan BHP sekarang masih lagi dalam restructure. So maksudnya mungkin kita akan mulakan dengan satu langkah yang awal ni lah kan, tapi harapnya maksudnya jangan, maksudnya macam mana, jangan kita sama-sama dah jangan drastis merancang sangat macam tu. Sebab macam boleh, kami pun masih macam baru lagi dalam BHP ni, tak tahu lagi macam mana dia punya berjalan lagi semua tu. So harapnya yelah beri masa untuk kami belajar lagi macam tu. Okay, insyaAllah. Boleh insyaAllah. Kita sama-sama belajar. Kami pun di Gema Pusat pun belajar juga. Masih banyak lagi pembelajaran kita boleh buat bersama insyaAllah. Okay, insyaAllah kami terpaksa keluar dulu. Terima kasih. Jazakallah khairan katsira. So, kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.